Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, jadi hari ni kita sambung sikit topik 11 ni sebelum kita masuk ke topik 12. Okay, ni sikit je ni ya. Okay, kita tengok tentang isu kesihatan berkaitan kehidupan manusia. Yang paling glamour, yang paling banyak kita bincang adalah berkaitan AIDS. Okay, jadi AIDS ni nama penuh dia adalah sindrom kurang daya tahan penyakit ataupun acquired immunodeficiency syndrome. AIDS ha? Jadi AIDS ni sebenarnya dia adalah daripada virus HIV. Okay, virus HIV. Jadi virus HIV ni nama penuh dia adalah virus kurang daya tahan manusia. Okay, so orang yang ada HIV ni dia tak boleh daya tahan badan dia ataupun sistem keimunan dia memang sangat lemah lah. Okay, very weak. Okay, dan siapa yang ada HIV ni, maksudnya HIV positif, okay, bermaksud dia ni akan dijangkit, akan dapat AIDS. Ataupun nama penuh adalah acquired immunodeficiency syndrome ataupun AIDS lah. Orang selalu cakap tentang AIDS, orang jarang cerita tentang HIV. Padahal HIV ni menyebabkan AIDS. Okay. Kemudian seorang pengidap AIDS, dia mudah dijangkiti penyakit lah sebab badan dia, sistem keimunan badan dia sangat lemah. Sangat-sangat lemah. Okey, apa yang berlaku adalah virus HIV ni dia membiak, dia membanyakkan diri dia di dalam limfosit dan ini akan memusnahkan limfosit. Jadi kan bila limfosit musnah, dia dah tak boleh detect antigen lah dan memang tak boleh buat antibody lah. Sebab itulah orang yang AIDS ni sistem imuniti dia sangat rendah kerana sel limfosit dia yang sepatutnya bertindak untuk menghasilkan antibody rosak. Siapa yang rosakkan? Virus HIV. Sebab tu orang yang AIDS ni dia selalunya kesan dia akan nampak drastically akan menurun secara drastiknya selepas 3 hingga 5 tahun lah. Bermaksud selepas dia dijangkiti tu dia mengambil masa 3 hingga 5 tahun lah untuk sistem keimunan badan pesakit tu akan jatuh secara total. Betul? Orang HIV ni demam tak boleh tau. Itu akan menyebabkan boleh berlaku jangkitan semualah di tekanan darah semua tu lah. Okay. Kemudian seseorang yang dijangkiti HIV ni memang tak menunjukkan suara simptom lah, memang betul. Sehinggalah HIV ni banyak, bilangan dia dah banyak dan semakin aktif dan pada masa itulah dia akan menyerang sistem keimunan. Demam pun kalau kita demam, kita makan penedar, semua sihat sembuhlah, tak apalah, kan kita rehat cukup, makan vitamin C. Tapi untuk pesakit AIDS, demam pun adalah satu masalah besar untuk dia. Okay, jadi gejala penyakit adalah seperti sirik birik kronik dan jangkitan kulat. Okay, itu pun hanya dapat dilihat selepas 8 hingga 10 tahun. Saya cakap tadi 3 hingga 5 kan, rupanya 8 hingga 10 tahun. Jadi disebabkan sistem keimunan yang lemah, jadi pesakit AIDS mudah dijangkiti penyakit lah. Itu yang saya kata tu, demam pun pada asalnya bukanlah satu penyakit yang sangat merosakkan diri, tapi untuk pesakit AIDS itu adalah satu masalah besar. Okey, dan akhirnya pesakit lah, sistem keimunan dilumpuhkan dan pesakit akhirnya adalah mati adalah kerana disebabkan jangkitan, bukan disebabkan HIV tu. HIV tu lemahkan sel, rosakkan sel limfosit. Dan bila sel limfosit dalam badan tak ada, jadi badan pesakit ni mudah dijangkiti. Dan jangkitan itulah sebenarnya yang menyebabkan kematian kepada pesakit AIDS. Okay, ya. Kemudian virus HIV berupaya bermutasi. Maksudnya dia ni boleh berubah-ubah bentuk lah mengikut keadaan yang sesuai untuk dia. Dan ini struktur sel dia boleh berubah apabila membiak. Sebab itulah ketahanan dia adalah tinggi terhadap terapi dadah. Maksudnya dadah, kalau penyakit-penyakit lain kita dapat ubat-ubat klinik, mungkin selepas 6, 7, 8 tahun dia akan sembuh. Ataupun kanser contohnya, kanser kalau pada tahap 1, tahap 2 kan, kita buat radioterapi, kemoterapi semua boleh sembuh. Tapi untuk HIV
kita mungkin boleh memanjangkan tempoh ataupun jangka hayat hidup pesakit, tapi untuk sembuh memang macam tak ada lah. Okey, sebab dia faham konsep bahawa HIV ni menyerang sel limfosit. Okey, dia merosakkan benda paling asas sekali untuk menjaga kesihatan kita. Okey. Alamak, aku cuba ni. Okey, kemudian kejayaan milenial. Okey, ada satu lagi kepakaran dalam perubatan lah, iaitu ahli imunologi, iaitu pakar dalam penyakit alergik dan penyakit yang melibatkan sistem keimunan. Ni ada satu lagi sub kepakaran lah dalam bidang perubatan. Okey. Ini adalah gambar yang gambar yang dapat daripada sakit lah ni cikgu pun. Okay, nampak virus HIV, limfosit. Okay, ni adalah limfosit sel darah putih. Okay, contohnya yang telah dijangkiti oleh virus HIV. Okay, HIV nampak bila dia membiak dia akan merosakkan struktur sel limfosit ni. Jadi sel limfosit ni sekarang sudah tidak lagi boleh berfungsi untuk fagositosis ataupun untuk menghasilkan antibody. Okay, cara penyebaran HIV. HIV masuk badan melalui proses pemindahan bendalih ya. Ingat pemindahan bendalih. Okey, seperti darah dan air mani atau meretasi plasenta. Okey. Perempuan yang dijangkiti virus HIV boleh memindahkan virus dia kepada bayi semasa kelahiran atau penyusuan. Sebab apa? Sebab HIV ni dia pemindahan bendalih. Okey, bendalih maksudnya bentuk cecair. Okey. Walau bagaimanapun jangkitan HIV pada fetus dan bayi yang berjangkitan pada kebiasaannya boleh dielakkan dengan syarat mendapat rawatan perubatan sempurna lah semasa mengandung dan semasa proses kelahiran. Maksudnya ibu tu tak boleh luka, anak tu pun tak boleh luka kot. Kau tak cikgu lah sebab boleh berlaku transfusi darah kan. Okey, individu boleh dijangkiti HIV melalui hubungan seks yang tidak dilindungi daripada dengan individu yang dijangkiti. Ini sebenarnya adalah cara yang paling banyaklah menjadi punca selain daripada penagih dadah yang berkongsi jarum. Okey, mereka juga boleh dijangkiti oleh petugas semar. Okey, yang digunakan untuk dadah atau dakwah tatu. Okey, orang yang buat tatu, kalau orang yang buat tatu tu tak sterilize tak didihkan jarum yang dia nak buat tatu tu. Okey, katakan sebelum ni dia telah buat tatu pada pesakit HIV dan dia pun tak tahu, pesakit AIDS dan dia pun tak tahu. Kemudian bila dia buat lagi tatu pada orang lain yang sihat, disebabkan buat tatu ni kan kena luka-luka kan. So ada ruang di mana HIV boleh masuk ke dalam badan orang yang buat tatu tu lah. Ataupun shaver ni guys, okay, lelaki, perempuan, you all nanti nak masuk asrama kan, nak masuk universiti, masuk college kan, barang-barang peribadi seperti shaver, berus gigi, jangan biarkan orang ambil, jangan biarkan orang pinjam. Korang rasa macam kelakar orang ambil berus gigi but that is true. Tak utamanya bila korang bercampur dengan pelajar-pelajar yang bukan dari Malaysia, pelajar daripada luar negara. Okey, kadang-kadang diorang ni tak kisah pun, janji diorang dapat bersihkan diri diorang. So diorang akan ambil apa-apa saja yang berada di bilik air tu, dia akan terus guna. Especially shaver lah guys budak lelaki kan. Jadi kalau dia tu luka, kalau dia tu pelajar tu ada AIDS dan dia luka guna shaver dan awak pula guna awak punya shaver dengan anggapan awak tak tahu pun bahawa shaver tu telah pun diambil oleh orang lain. Dan bila awak shave, awak pula luka. So sebenarnya telah berlaku pemindahan HIV dari virus HIV daripada orang yang pinjam shaver tu kepada awak. Itu juga boleh menjadi punca ataupun itu juga adalah contoh bagaimana HIV boleh menjangkiti. Sebab dia melalui bendalih. So dari darah ke darah memang boleh. Okey. Selain itu HIV juga dapat disebarkan melalui penadahan tercemar dengan virus HIV. Ini pun ada jugalah. Contoh mungkin awak nak
awak masuk bilik pembedahan, awak nak terima darah dan mungkin ada darah yang telah tercemar dengan HIV. Tapi cikgu rasa ni macam rendah lah kepada kalian ni sebab semua pusat derma darah sebelum awak nak derma darah, dia orang akan ambil sampel darah awak tu untuk cek jenis darah semua tu lah. Kemudian bila dah dapat, darah ni akan diuji terlebih dahulu adakah dia mengandungi penyakit-penyakit yang berjangkit. Tapi kebaran kalian untuk terlepas tu macam agak rendah lah. Okay. Kemudian ada lagi jenis penyakit keadaan yang berkaitan dengan sistem imunal lah. Jadi awak boleh cari SLE ya. SLE ni adalah satu penyakit yang misteri lah. Misteri lah SLE ni, siapa yang rajin baca, dia adalah satu dia adalah satu keadaan mana badan pesakit tu menyerang badan sendiri. SLE ya, Systemic Lupus Erythematosus. Ni SLE ni memang satu ilmu yang besar lah. Menarik untuk dikaji dan tahu ada student saya yang berminat kan dalam bidang ni untuk buat kajian, tak tahulah. Okay, kemudian alahan. Okay, allergic lah. Allergic ni memang misteri jugalah. Allergic sebab walaupun kita sama-sama adik-beradik, contoh awak daripada mak dan ayah yang sama, tapi adik awak allergic pada seafood, awak allergic pada habuk. Nampak orang yang sama, datangnya daripada induk yang sama, tapi seorang allergic seafood, seorang allergic habuk. Jadi alahan ni adalah memang tentang keimunan. Setengah orang alahan sampai bersin-bersin, sampai bengkak-bengkak mata. Setengah alahan naik ruam kat badan. Dia juga adalah satu bidang yang besar lah, alahan dan SLE ni. Alahan ni memang luar misteri lah. Cikgu sendiri ada allergic. Tapi sampai sekarang jumpa dah macam-macam doktor. Ada siapa pun yang, tak ada doktor pun yang boleh pastikan cikgu ni sebenarnya allergic pada apa. Kadang-kadang makan seafood okey, kadang-kadang makan seafood tak okey. Sebenarnya mungkin seafood lama tak okey, seafood yang fresh okey. Tak tahu, dia memang luas lah, ruang perbincangan dia adalah luas. Okey, jadi kita habis di sini berkaitan dengan isu kesihatan. Okey, jadi cikgu akan stop dulu video sekejap.